Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pelajar-pelajar Sekolah Agama Seri Sabah Uni, darjah 3 Jannatul Firdaus, kelas saya. InsyaAllah kita akan menyambung pembelajaran kita, iaitu dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka pada minggu yang lalu. Kita dah tengok pada tajuk sini, iaitu surah apa benda ni, lupa saya, surah Asy-Syu'ara. Kemudian dakwah Nabi dengan sifat Nabi, berdakwah kepada kaum keluarga Nabi. Kemudian peringkat kedua, hari ini kita nak lihat iaitu dakwah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kita baca sajalah untuk hari ini. Jadi dakwah Nabi Muhammad ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah. Titik. Okey, baca tu sama-sama lah, semak sama-sama supaya dapat ilmu tu dapat berkembang. Tujuan baginda adalah untuk mengembangkan ajaran Islam. Jarak perjalanan ke Taif ialah sejauh 85 km. Okey, sambung. Nabi Muhammad SAW telah menemui pemimpin Bani Thaqif dan menerangkan tentang ajaran Islam. Mereka menolak. Okey, ini Bani Thaqif ni di Taif lah. Okey, sambung. Menolak dakwah baginda secara keras. Bukan itu sahaja, penduduk Taif telah menghina dan menzalimi Nabi Muhammad SAW. Baginda dilempar dengan batu sehingga berdarah buku lalinya dalam kalangan penduduk Taif. Hanya seorang sahaja yang beriman, iaitu Adas. Beliau ialah seorang hamba yang beragama Nasrani. Kita baca dahulu. Walaupun diperlakukan dengan zalim, Nabi Muhammad SAW tetap bersabar dan tabah. Baginda langsung tidak menaruh perasaan dendam, malah baginda mendoakan agar penduduk Taif menjadi orang yang beriman suatu hari nanti. Kita lihat di dalam peta, ni Mekah, Taif di satu kawasan yang 85 km tadi. Okey. Musa 37 sambung bacaan kita. Okey, kita dah habis. Jadi Nabi Muhammad SAW ni pergi ke Taif, kemudian orang Taif tolak, yang terima seorang saja Adas di sini. Nabi tidak rasa dendam pun. Jadi sebenarnya Nabi pergi ke satu bukit di situ, kemudian Nabi berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, biarlah kalau sekarang ni tak nak orang Taif tak nak beriman, biarlah satu masa penduduknya akan beriman kepada Allah engkau, pada Allah Taala nanti. Jadi ketika Nabi berdoa tu, turun malaikat dan juga jin beriman di situ, ramai jin beriman. Malaikat turun, ditanya kepada Nabi Muhammad, adakah engkau mahu aku angkatkan bukit ini dan aku hempaskan ke dalam ke kepala orang Taif ini? Nabi tidak benarkan malaikat berkata demikian. Kalau Nabi kata ya, habislah matilah penduduk Taif. Okey, habislah pembelajaran yang kita untuk pelajaran kita ini. Kita akan bersambung sebenarnya. Ini sudah masuk dalam bahagian info dan juga sifat-sifat Nabi Muhammad. Okey, mari kita amalkan. Macam mana nak amalkan ni? Oh, sudah azan. Saya tangguh kejap azan. Baik, kita sambung balik semula pembelajaran tadi, azan tadi. Mari kita amalkan antara sifat Nabi Muhammad SAW semasa berdakwah. Amanah, iaitu menjalankan tugas. Amanah ni maksudnya menjalankan tugas. Tugas Nabi Muhammad iaitu berdakwah. Jadi Nabi berdakwah. Macam kita pelajar, iaitu amanah kita belajar dan melakukan tugas kita lah. Halim ni orang yang lemah lembut. Okey. Bijaksana pun ia juga. Bijaksana, okey, pemaaf, bercakap benar dan sabar. Okey. Sambung di bawah. Apakah info? Info bersifat halim, yang ini bercakap dengan sopan. Berikut antara hikmah dakwah secara terbuka. Kita bacalah satu-satu. 1. Umat Islam berani menegakkan kebenaran. 2. Ramai umat Islam bertambah ramai. Oh, saya salah baca. 2. Bilangan umat Islam bertambah ramai. 3. Umat Islam bebas menyampaikan ajaran Islam. 4. Agama Islam tersebar luas. 5. Keimanan umat Islam bertambah mantap. Ni benda ni, iaitu hikmah, iaitu keistimewaan dakwah secara terbuka. Apakah keistimewaan dakwah secara terang-terang? Jawapannya pendek saja kita ambil. Umat Islam berani menegakkan kebenaran. Ambil 2 je dulu. Bilangan umat Islam bertambah ramai. Okey, 5 ni tak payah baca sangat, tak apa. 1 dan 2 baca pun okey. Baik.
Okey, sambung lagi. Yang terakhir, dia sudah masuk pada latihan, kita jawab secara lisan saja. Tandakan betul pada pernyataan yang betul. Satu, dakwah secara terbuka bermula dengan kaum keluarga terlebih dahulu. Betul atau salah? Jawapannya adalah betul. Ni adalah gambar pensil pula. Semua orang Arab menyokong dakwah Nabi Muhammad SAW. Jawapannya salah. Orang Arab tak terima pun dakwah Nabi. Nabi Muhammad SAW tetap bersabar walaupun dihina. Betul, Nabi tetap bersabar. Baginda tidak takut menyampaikan ajaran Islam. Ya, betul, Nabi dilempar batu apa semua, Nabi tetap sabar dan tak takut pun dalam keadaan begitu. Yang kedua, kita jawab secara lisan saja. Dua, jawab soalan berikut. Satu, apakah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 94 surah Al-Hijr? Kita nak tengok balik semula kitab lah ni. Okey, saya undur ke belakang ayat 94 surah Hijr. Okey, kalau jumpalah apakah perintah Allah Taala. Okey, ini dia. Surah Hijr. Okey. Sampaikanlah secara terus terang. Jadi maknanya Allah Taala menyuruh berdakwah secara terus terang. Okey, kita lihat balik semua soalan. Mana tadi? Okey, yang ini. Apakah perintah Allah dalam ayat 94 surah Hijr? Iaitu berdakwah secara terang-terangan. Bagaimanakah sambutan orang Arab terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Itu jawapannya, masyarakat Arab menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sifat Nabi Muhammad SAW semasa berdakwah. Ini kita tengok dari semula belakang. Okey, sifatnya. Amanah, halim, bijaksana, pemaaf, bercakap benar, sabar. Kita sambung lagi soalan kita. Yang ke-11, senaraikan hikmah dakwah secara terbuka. Ini tak payah semua sebenarnya kalau kita nak menjawab soalan. Kita lihat balik semula. Dakwah ni 5 ni. Hikmah dakwah secara terbuka. Yang tadi 2 saja kita kata. Umat Islam berani menegakkan kebenaran. 2, bilangan umat Islam bertambah ramai. Jadi pelajar-pelajar sekian, ini adalah kesudahan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan masuk pada ini aktiviti tak payah baca lah, tak ada apa-apa pun. Pada muka surat 41 nanti kita akan baca penentangan kaum Quraisy. Jadi tentang kerja tugasan tu saya tak minta lah jawab ni. Tak payah ni buat. Cuma lihat pada buku aktiviti. Buku aktiviti tu siapkanlah daripada muka surat 1 sehingga cari perkataan Taif ya. Tajuk kita Taif lah tadi. Ataupun sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tengoklah dalam buku aktiviti tu. Kalau dah jawab sampai sifat Nabi Muhammad tu sudah lengkap lah jawapan kita. Oleh itu pelajar-pelajar sekian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.